Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak membincang hadis yang ke-19, yaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Yang mana hadis yang ke-19 ini seperti mana yang terdapat di slide itu nampak tenda sini. Yang mana hadis yang membicarakan tentang la yadurru wa la yanfa'u illa Allah, mana tiada sesiapa yang mampu memberi mudarat dan manfaat kecuali Allah. Ini hadis yang ke-19, yang mana hadis ini sangat penting kedudukan dia, khususnya dari sudut tauhid, asas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis yang ke-19 ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, ataupun lebih dikenali dengan Ibn Abbas. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Maksud hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, suatu hari saya membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Hai anak, ya gulam." Kita terjemah hai anak, hai anak muda. Karena gulam ni dalam penggunaan bahasa Arab maknanya lelaki yang belum sampai had baligh, tetapi hampir nak sampai had baligh. Mana tak baligh lagi dah, tapi berada di ambang cukup umur, kita kata. Tak cukup umur lagi maksudnya. Dia kata suatu hari saya membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Hai anak." Kalau bahasa Kelantan ni, bahasa lembut, gulam ni, awal lah kita kata. Awal, itu kalau bahasa Kelantan. Kalau orang Kelantan tak, dia berasa mengalah bila disebut begitu. Sesungguhnya saya hendak mengajarkan kepadamu beberapa perkara penting. Kalimat dengan arti beberapa perkara penting, yaitu peliharalah Allah dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi larangan. Pasti Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, pasti engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka pohonkanlah pertolongan itu kepada Allah juga. Ketahuilah, Nabi meneruskan dengan mengatakan, wa'lam, ketahuilah, bahawasanya jika manusia seluruhnya bersepakat nak memberikan apa-apa kebaikan kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikannya, melainkan jika ianya telah ditentukan oleh Allah untukmu. Juga jika manusia seluruhnya bersepakat hendak mengenakan keburukan kepadamu, maka mereka itu tidak akan dapat melakukannya,
melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Pena telah terangkat dan lembaran-lembaran kertas telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, mana hadis ini sangat besar kedudukannya dari segi tauhid. Dan hadis ini boleh dikatakan terdapat dalam mana-mana kitab. Sama kitab Riyadhus Shalihin dan mana-mana kitab lah kita tengok pasti ada. Pasti ada tersebut hadis ini. Yang mana hadis ini seperti yang kita akan bincang akan menyentuh keseluruhan aspek kehidupan manusia. Jadi sebelum kita pergi kepada perbincangan umum, secara umum kita ingin melihat hadis ini makna dia pengertian secara umum. Mana saya nak sebut dulu beberapa perkara yang berkaitan dengan makna hadis ini. Kerana saya tidak tulis di sini, cuma saya akan baca untuk hadirin dan hadirat. Saya tidak tulis di sini makna dari segi bahasa ni. Dalam hadis ini ada beberapa perkara. Yang pertamanya, yang perlu saya sebut di sini bahawa Abdullah ibn Abbas ini ketika berlakunya hadis ini, yang mana ia menjadi asbab wuruklah pada hadis ini. Ketika berlaku hadis ini, umur dia tersangat muda. Mana kalau kita cek dalam kitab-kitab, mana dia umur ni belum sampai balik lagi, tetapi dekat-dekat nak balik, tak balik kan, masih budak-budak kemungkinan kita pun halal juga. Nah, mana lah dia sebut kau budak aja besar ni makna hadis ni. Dia tahu Abdullah ibn Abbas ni. Takut kita tertanya-tanya lah. Sebab tu kita kena faham lah. Abdullah ibn Abbas ni ataupun Ibn Abbas ini adalah seorang yang walaupun umurnya muda tetapi di segi pemahamannya luar biasa. Bahkan salah seorang yang sangat cerdik. Jadi dia ni sepupu Nabi SAW. Kerana Abbas ini tak saudara Nabi. Dia ni sepupu Nabi. Dan dia ni salah seorang yang didoa oleh Nabi SAW. Alimhu ta'wil. Nabi doa kepada dia. Nabi kata, wahai Allah, ajarlah kepada Ibn Abbas ini ilmu tafsir Quran. Dia ni salah seorang yang memang mendapat berkat doa Nabi SAW. Dia cerdik luar biasa lah kalau kita tengok dalam sirah Abdullah ibn Abbas ni. Bahkan disebutkan dia ni salah seorang ahli mesyuarat zaman Sayyidina Umar. Abdullah ibn Abbas ni tepat Sayyidina Umar tanya apa-apa. Kalau bab hukum, bab tafsir Quran, salah seorang ni selain daripada Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Dia ni seorang yang sangat hebat. Jadi tidak pelik lah, seusia dia, seawal usia ini, sebelum balik Nabi suruh sebut dia benda yang asas dalam agama. Penting dengar kena dia ni. Nabi berguna ya gula. Jadi dia ni bergandung dengan Nabi. Hadis ini juga kalau kita tengok dalam kitab-kitab, selain daripada nak menyentuh berkenaan dengan tauhid, hadis ini juga nak ayatnya mesranya Nabi dengan budak-budak ni. Nabi ni dia tidak jauh jiwa dia dengan budak-budak. Dia bergandung main-main berbonceng ni, bergandung lah kita dengan budak-budak. Dan kita tengok dalam hadis ni sebut gulam, maknanya umur sebelum balik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok lafaz hadis ini. Disebut juga di sini, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimat yang dimaksudkan sini seperti mana yang kita sebut kalimah dalam bahasa Melayu kita. Tetapi kalimah yang dimaksud sini maknanya ajaran yang sangat penting maksudnya. Beberapa perkataan yang sangat penting. Itu maksudnya kalimat di sini. Apa dia yang Nabi nak sebut ni? Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan jaga engkau. Dari segi terjemahannya saya terjemah begitu secara harfiah. Jagalah Allah. Jadi apakah Allah ini perlu dijaga? Apakah Allah itu perlu dijaga? Sehingga bergantung Allah nak jaga kita. Kalau kita jaga Allah, tidak. Sebab tu sini dia buat. Maksud jaga Allah dengan erti mana kita memelihara syariat Allah. Kita jaga agama Allah. Itu maksud jaga Allah. Mana di situ dia ada hazaf mudhaf. Mudhaf dia menjadi maf'ulun bih. Ihfazillah dengan maksud ihfaz dinallah. Itu maksud. Ihfaz syariat Allah. Itu maksud dia.
jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah. Ni bagi orang mengajar, dia panggil hak ni hazah mudah. Mudhaf ilaih itu Allah, jadi mudhaf itu hazah. Itu maksud dia, jagalah Allah. Yahfazka, pasti Allah akan jaga engkau, tak apa lagi. Kemudian kalimah tujahad, apabila engkau jaga Allah, engkau akan dapat Allah akan berada di hadapan engkau. Kita tengok dalam riwayat Tirmizi, sebab hadis ni riwayat Tirmizi. Kalau kita tengok dalam riwayat Tirmizi, riwayat hal lain, bukan riwayat ni. Tujahad ni, kalimah tujahad, ihfazillah tajidhu tujahad, pada tempat tujahad itu dia amanah. Yani ihfazillah tajidhu amanah. Jagalah Allah, pasti engkau dapati Allah berada di hadapan engkau. Berada di hadapan engkau ini bahasa kiasan. Bukan berada di hadapan maknanya mengambil tempat di hadapan, tidak di tepi, di kanan, tidak di belakang, tidak bermaksud begitu. Mana berada di hadapan dengan erti engkau akan berada di bawah inayatullah. Amanat tujahad dengan erti inayatullah. Pasti engkau berada di bawah bimbingan Allah, di bawah perhatian Allah, di bawah muraqabatullah. Itu maksud dia. Mana kita nak ambil dari segi luah, dari segi bahasa. Satu kali lagi, wa'lam annal ummah. Saya terjemah tadi, ketahuilah bahawa sekiranya seluruh manusia. Dalam riwayat ini ada disebut annal ummah. Jadi ummah ni itu merujuk pada manusia lah kira-kiranya. Sebab tu saya terjemah kalau sekiranya seluruh manusia. Bahkan dalam hadis lain yang dimaksudkan umat sini manusia yang terawal, bermula pada Nabi Adam sampai pada manusia terakhir, yang terakhir sekali mati, dekat berlaku kiamat itu maksud umat keseluruhnya, daripada awal kewujudan manusia sampai ke akhir mati manusia seluruhnya. Itu satu makna. Ada dalam satu riwayat makna dia lebih luas lagi, dia guna wa'lam annal khalq, sekiranya seluruh makhluk. Bila kata makhluk tidak termasuk manusia, termasuk jin dan sebagainya. Seluruh makhluk selain daripada Allah dikatakan makhluk dalam pengajian usuluddin. Itu jadi kalau makna itu lebih besar lagi. Sini saya terjemah berdasarkan teksnya menyebut al-ummah. Dalam hadis ini juga ada disebutkan perkataan rufi'atil aqlam. Wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Apa maksud rufi'atil aqlam? Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in. Sekiranya manusia seluruhnya sepakat untuk mengenakan keburukan bi syai'in, sedikit sahaja, tak banyak, sedikit sahaja. Tertinggal dalam terjemahan tadi bi syai'in. Sedikit sahaja nak kenakan keburukan kepada engkau. Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Mereka tidak mampu nak kenakan keburukan kepada engkau walaupun sedikit, kecuali sedikit yang Allah tentukan untuk kamu kena keburukan, baru kena. Lepas tu dia sebut rufi'atil aqlam, pen telah terangkat. Ini bahasa kiasan. Pen di sini dengan erti catatan yang digunakan, pen yang digunakan untuk menulis amalan makhluk termasuk manusia. Maknanya berdasar kepada hadis ini, ketentuan kita ini sudah siap. Program hidup makhluk ini sudah disiapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran kertas yang ditulis riwayat manusia, riwayat makhluk ini juga telah kering. Maknanya ketentuan qada dan takdir sudah selesai. Itu maksud dia. Itu maksud dari segi luar, dari segi luar. Cuma sekarang ni kita nak lihat pula maksud hadis secara umum. Maksud hadis secara umum. Kita nak tengok maksud hadis secara umum. Berdasar kepada terjemahan yang saya terjemahkan tadi, dan hadirat boleh lihat di slide ni, ada beberapa kali nak supaya kita faham dalam hadis ini secara umum apa kehendak Nabi dalam hadis. Sebelum kita mari pandangan-pandangan ulama, sebelum kita buat kesimpulan hadis ini, yang pertamanya kita perhatikan dalam hadis ini Nabi SAW ketika berbonceng, ketika dia berjalan dengan sepupu dia Abbas, yang mana Abbas yang saya sebut tadi seorang anak muda yang belum balik lagi. Kita nampak sini Nabi tidak melepaskan peluang dan kesempatan yang ada demi untuk melaksanakan tanggungjawab baginda sebagai penyampai rasmi agama Allah kepada umat manusia.
Jadi Nabi ni bukan dalam hadis ni saja lah. Dalam mana-mana hadis pun kita tengok, kalau ada kesempatan dia ambil selalu. Cuma persoalan kita, apakah kesempatan yang dia guna di sini? Tak ada kan Nabi main dengan budak-budak lain yang seusia Ibnu Abbas ni, tapi kenapa Nabi tak sebut? Jadi kesempatan yang dimaksudkan di sini adalah kesempatan kerana melihat kepada tempat mad'u tu orang yang kita nak sampai ke dakwah. Oleh kerana Ibnu Abbas ni sudah dikenali oleh Nabi sebagai seorang yang cerdik, memang terkenal cerdik Abdullah Ibnu Abbas ni. Jadi Nabi semasa duduk sore-sore, Nabi ambil kesempatan cerita kepada dia suatu ajaran yang sangat besar yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Lepas ni kita tengok Ibnu Rajab kata hadis ini merupakan paksi pada kalimah tauhid la ilaha illallah itu, menjadi paksi. Jadi kesempatan ini kita lihat dari sudut Nabi melihat Ibnu Abbas cerdik dan dia mampu faham apa yang aku nak sebut, dan Nabi sebut kepada dia tu saya ni secara saya lah, tidak melibatkan orang lain. Betul-betul dia ruwet dia. Sebab tu hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Abbas. Sebab dia ni rasa kan, dia tu atas huta rasa. Ada salah kata atas bawah, mana atas kenderaan. Ini kesempatan. Jadi ulama kata ini bukan pertama kali bagi Nabi kalau dia nak ada kesempatan yang sesuai, dan sesuai sini sesuai dan sudut, maknanya Abdullah Ibn Abbas ni mampu memahami apa yang dia nak sebut. Walaupun perkara ini Abdullah Ibn Abbas ni sebut kemudian selepas dia cerdik dia mata, tetapi dia ingat mula, dia faham Abdullah Ibn Abbas ni, kerana kematangan dia terlebih awal daripada kanak-kanak yang seusia dia. Itu berkenaan dengan hak mula-mula Nabi ambil kesempatan. Jadi dalam kitab ni dia sebut, jadi kenapa Nabi sebut pada ini? Sebab saya sebut tadi sekarang, Nabi tahu cerdik sungguh Ibn Abbas ni, dan Nabi naklah. Sebab itulah ulama juga sebut, kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, mana bagi seorang murabbi, pendidik, guru, kalau dia tengok pelajar-pelajar dia tu cerdik, dia mesti mengambil sikap seperti Nabi. Bukan, kalau dia mengajar dia telah, mungkin dia akan mengajar hak biasa, tetapi dia kena ada buah-buah sepelek tu, hak dia kecek seorang sama seorang dengan pelajar dia, hak dia sudah kena pasti pelajar dia cerdik. Dan itu sesuai dengan pendidikan moden sekarang. Ini pendidikan secara khusus. Memang pelajar cerdik. Sama umur 12 tahun, apa setengah-setengah tu umur 12, sebab budak umur 7 tahun. Tapi setengah-setengah pelajar umur 12 ni memang cerdik. Sebab itu orang kata dalam mereka ada. Nabi SAW guna kesempatan itu untuk menerapkan ilmu-ilmu yang lebih tinggi kepada Abdullah Ibn Abbas, kerana dia cerdik. Jadi ini, kalau ulama pendidikan, ulama dari sudut tarbiyah, dia ambil hanya, dia ambil cara Nabi ni. Maknanya kita bila kita nak mengajar, kadang-kadang ada perlu juga kita mengajar setengah tu dalam bentuk satu grup, satu kelompok yang kecil. Saya secara terdepan saya ada juga, secara tatak wajah saya ada juga, perlu juga kadang-kadang setengah-setengah perkara. Lebih-lebih lagi kalau perkara itu perkara yang berkaitan dengan orang mudah silap faham. Saya mesti tahu. Molek kita bercakap dalam keadaan saya ataupun kita sebagai guru dengan dua orang pelajar yang kira-kiranya cerdik. Yang mana kalau kita sampai ke perkara itu tidak jadi fitnah. Kita kena ingat sesuatu yang baik ni, kalau kita silap sampai kepada orang, hak baik itu dia jadi tak baik. Dia boleh jadi fitnah dan sebagainya. Itu pengajaran yang pertama daripada hadis ini. Itu makna umum sebenarnya, itu makna umum kita dah sebut secara umum. Tadi kita akan bincang dari segi munaqashah dia, perbincangan hadis ini, hal-hal yang berkaitan dengan timur kita akan bincang semula. Yang kedua, jadi pernyataan Nabi dalam hadis ini berkaitan usul agama yang sangat asas, yang berkaitan dengan hubungan antara Khaliq dan makhluk. Nabi menjadikan hubungan ini sebagai denyutan nadi dalam setiap aktiviti kehidupan manusia. Apa dia maksud? Kalau kita perhati dalam hadis ini, Nabi nak sebut hubungan di antara hamba Allah sebagai Khaliq dengan makhluk dia. Dari sudut setiap apa yang manusia itu buat, sebenarnya dia tertentu jadi ke tak jadi, dia bergantung dengan izin Allah, bergantung dengan ketentuan Allah, bergantung dengan qada dan takdir Allah. Itu maknanya Nabi nak menyatakan hubungan di antara kita dengan makhluk. Mana kita buat sesuatu pun, hakikatnya bijak setahu mana kita, planning kita hebat setahu mana, program kita rancang betul setahu mana pun, kita tak boleh lupa di sebalik
kerja buat kita, usaha kita jaga satu kuasa lain yang kita kata kuasa Khaliq, kuasa pencipta. Kena ingat sikit. Sebab itulah ulama kata hadis ini walaupun tidak disebut tawakkul ala Allah, tapi hadis ini sebenarnya dia nak menerapkan fahaman kita kena sentiasa angkat tangan mohon kepada Allah dalam apa saja yang kita buat. Sebab kalau kita sedar ini, dan ini adalah kenyataan. Tak seru ayatlah hebat setahu mana manusia pun, kalau Allah tidak izin, Allah sudah qadakkan, Allah sudah takdirkan kepada dia begini, dia tidak akan jadi selain daripada yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Maknanya hubungan kita. Jadi bila kita buat sesuatu, kita kena sentiasa serah pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Masalah Tuhan sama. Kalau dah terjalin hubungan yang erat ini antara makhluk dengan Khaliq, bila buat sesuatu buat fikir mana pun, serah wallahu a'lam. La haula wala quwata. Itu syiar tawakkul kepada Allah. Bila buat sesuatu akhir sekali dia tak lupa, ujungnya dia kata la haula wala quwata illa billah. Itu maknanya kita sentiasa buat sesuatu, sentiasa kita sandarkan kepada Allah. Itu maksud alaqah bainal khaliq wal 'abd. Itulah maksud hubungan di antara pencipta dan makhluk yang hamba tadi. Satu Nabi ayat. Jadi hubungan ini saya terjemah sini sebagai denyukan Nabi. Sebabnya Tuhan kita ni sebut, dia kata Nabi nak sebut sini bahawa hubungan ini hayatun nabidhah. Suatu hubungan yang hidup, yang terus menerus, yang bagaikan Nabi yang berdenyut. Kalau manusia terputus hubungan dia dengan Allah dalam konteks qada dan takdir, bila buat sesuatu dia ingat Allah yang merealisasikan perbuatan dia. Kalau dia lupa itu seolah-olah dia ni sudah mati denyut ke jantung dia. Selagi dia ingat kepada Allah yang menentukan apa yang dia buat, menentukan apa yang makhluk buat, ketentuan berada di tangan Allah, maka hakikatnya denyutkan jantung dia dalam konteks agama masih lagi segar, masih lagi subur. Itu maksud yang disebutkan oleh pensyarah-pensyarah hadis. Jadi dalam setiap aktiviti manusia dia mesti ada. Setiap aktiviti, apa saja yang kita buat. Jadi hal ini kalau kita nak huraikan, kita tengok banyaklah hadis Nabi. Bila nak buat sesuatu baca bismillah. Baca bismillah. Bila sudah sesuatu kita kata mudah-mudahan la haula wala quwata wallahu a'lam. Kalau dah lembab bicara, semua itu merujuk kepada serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita perhati dalam hadis, Nabi kata orang yang awak baik kepada kamu, saya tak ingat lafaz hadis. Cuma disebut seseorang yang berbudi kepada kamu, hakikatnya bukan dia yang berbudi kepada kamu. Keinginan dia boleh jadi timbul rasa kasihan belas kepada kita, itu hakikatnya mana? Kerana Allah mencampakkan perasaan itu pada itu hakikat. Maknanya sudah Allah takdirkan dia itu sayang kita, maka dia jadi sayang kita. Walaupun kita miskin setahu mana, tapi orang itu kalau kaya, jutawan, duit berjuta berbilion, tetapi kalau sekiranya Allah sudah takdir kaya benci pada dia, dengan harta dia tak mampu nak membeli jiwa manusia, nak membeli perasaan simpati manusia, tak mampu. Sebab itulah dalam hadis tersebut secara adab kita kata syukrallah, terima kasih pada yang berbudi pada kita. Tetapi dari segi akidah kita, dia mesti terus kita kata alhamdulillah walaupun tak bunyi di mulut. Kalau bunyi lagi baik. Sebab apa? Terima kasih alhamdulillah. Dia kena ada orang tu. Sebab apa? Sebab kita kata terima kasih dia sebagai adab zahir syariat nak gitu. Tapi kita kata alhamdulillah, kita letak atas, kita hubung selalu kita dengan Allah. Alhamdulillah, kita hubung selalu puji Tuhan kerana mulah, kerana engkau lah wahai Allah maka dia sayang kepada aku, kerana mulah wahai Allah maka dia tu simpati pada kita, kerana engkau lah wahai Allah maka dia tolong kita. Itu makna hubung. Dalam hadis itu hubung. Itu hubung. Itulah maksud dia dalam setiap pergerakan aktiviti kita mesti kita hubungkan dengan Allah, itu dalam konteks itu. Disebut di sini dia kata, Tuhan kita ni sebut, ini adalah satu bentuk wasiat Nabi untuk menyatakan bahawa takdir Allah itu dia mengatasi tadbir manusia. Sebijak mana manusia mengatur tadbir, mengurus tadbir mereka untuk mengurus sesuatu, tapi dia terikat dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takdir Allah bercanggah dengan takdir, pasti takdir manusia akan terpaksa mengalah, tidak dapat mengatasi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi sebut, itu keyakinan kita.
Jadi berdasarkan pada hadis ini kita lihat, setelah kita memahami bahawa ketentuan itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang saya tulis di sini, mana usul agama yang menjadi intipati pada wasiat Nabi dalam hadis ini adalah yang berkaitan dengan kepercayaan kepada qada dan takdir. Jadi hak intipati hak Nabi ayat sini tentang qada dan takdir. Kita kena yakin, kena percaya bahawa apa yang kita buat ni semua tertakluk, terikat dengan qada Allah, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita yakin, kita faham gitu, sebab itulah Nabi sebut, Nabi kata apabila engkau mohon sesuatu, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau mohon sesuatu, minta sesuatu, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila kamu mohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah. Kenapa? Jadi maksud, kalau seluruh manusia nak kena keburukan kepada kita, nak kena kebaikan, terhenti atas Allah. Mana kalau Allah izin jadi, apa maksudnya? Maknanya di situ kuasa Allah, berkaitnya perbuatan manusia ini dengan kehendak Allah. Jadi dengan erti kata yang lain, kalau kamu minta kepada manusia, boleh jadi manusia beri, boleh jadi manusia tak beri, boleh jadi. Jadi boleh jadi itu. Di sebalik kita kata boleh jadi itu, ada kadang-kadang kita minta boleh, ada kadang-kadang kita minta balik. Apa maksud? Naknya hakikat yang beri, sama ada manusia beri atau tak beri, hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita minta dengan manusia yang tidak ada hakikat memberi, kita minta juga siapa kita tinggal pada Allah yang mana hakikat memberi itu ada pada Allah, maka itu sebenarnya satu sikap yang lawan pada yang Nabi sebut dalam hadis al-qayyis man dana nafsah. Nabi kata orang yang cerdik sengerti, orang yang mampu arah diri dia berdasar sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang cerdik sungguh, Nabi kata orang yang mampu kontrol hawa nafsu dia supaya ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bercanggah dengan qayyis. Kerana kalau kita perhati ulama hurah hadis ini, dia kata orang yang faham ni, dan bila dia nak minta sesuatu dia akan minta kepada Allah, bila nak mohon sesuatu mohon kepada Allah, dia perlu pada qayyis. Qayyis ni kan sana cerdik. Setengah ulama kata qayyis mana orang yang bijaksana, mana bijak dia tidak memikir dunia akhirat. Kalau manusia berfikir sekadar dunia saja, tidak dikait dengan akhirat, itu tidak qayyis. Itu mungkin zakat sahaja, cerdik sahaja, tapi tidak qayyis. Qayyis ini istilah agama. Cerdik, sebab tu ulama kita cuma bijaksana. Dia berfikir hakikat hidup. Hakikat hidup ini kan dunia akhirat. Bila kita buat sesuatu pada dunia ni, kita kena kira selalu. Kena kira selalu. Misalnya kita tengok dalam ayat Quran misalnya, Nabi kata apa? Innama a'idukum an taqumu lillah mathna wa thulatha mathna wa furada thumma tatafakkaru. Kalau kita tengok huraian ayat tu, ini awal cerita. Aku, Nabi kata, hanya nak wasiat padamu, nak bimbingmu, nak nasihatmu satu perkara. Nabi kata dalam ayat tu, Allah suruh Nabi sebut pada umat Islam di zaman dia, sama ada Islam atau orang kafir, nak Allah arah Nabi supaya sebut innama a'idukum biwahidah. Aku nak nasihat kamu satu perkara, supaya kamu beribadat kepada Allah dengan penuh ikhlas, betul mengikut kehendak Nabi. Semua tatafakkaru, kemudian kamu kena fikir ibadat kamu. Kamu jangan buat apa kau buat begitu tak. Kamu kena fikir ibadat kamu jadi molek atau tidak. Kamu kena fikir untuk meningkatkan ibadat kamu. Kamu kena fikir kualiti ibadat kamu, kena fikir. Kena fikir. Kalau kita tengok ayat tu kenapa? Nampak macam tak apa nak kena, nak kena fikir pula lagu mana. Nah, sedangkan Allah sudah takdir dah gitu. Dia hadir akan ingat bab takdir ni Allah bahasa lebat ilmu. Allah bahasa lebat ilmu. Walaupun kita sebut bahawa kita ni, kita cara Melayu ada kita sebut ayat rezeki bila secukup itu jadi segata. No, biasa kalau kita kecek gitu. Dia salah tu yang takdir itu. Memang salah. Tak usah duk suruh lah kata ngaji dia Allah takdirkan minta ilmu, tak ilmu. Buat lebih kurang sudah. Kalau kita buat lebih kurang pun dah Tuhan takdir ilmu boleh juga. Sepeduli dia tak ada kajian diri dia kan.
Orang kata, ya kalau duri memang kita, tapi manusia tidak jadi duri. Hadis-hadis nak kena ingat, hadis seumpama ini dia berkait dengan ilmu Allah. Kita kata, kalau sudah tertulis di Lauh Mahfuz begitu, maka begitulah. Kita kata kalau. Tetapi dalam ilmu kita tidak tahu. Sebagai contoh, selepas ini apa berlaku pada kita bila kita keluar daripada masjid, kita tidak tahu. Tapi Allah tahu. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu maksudnya. Jadi ayat-ayat atau hadis-hadis sebegini tidak nak menafikan usaha manusia. Tidak nak menafikan ikhtiar manusia. Ini dari segi akidah. Kebaikan dia bila kita yakin kepada suatu zat yang dia tahu hidup kita akan datang lagi mana, apa yang terjadi kepada kita. Mengikut ajaran Nabi secara keseluruhan, kita akan jadi sentiasa ingat kepada dia, kita akan jadi minta dengan dia seorang. Sebab apa? Sebab dia mana dia tahu segala-gala. Kalau kita nak mohon sesuatu pun mohon pada dia. Sebab apa? Dia maha memberi. Orang lain nak beri sesuatu sikit pun syai'in sebutlah tak boleh, kecuali kalau dia izin, kalau sudah tentu dalam mahfuz. Maknanya hakikat memberi itu orang lain sebagai idhafat, dia sebagai hakikatnya. Orang lain sebagai idhafat sahaja, sebagai tempelan sahaja, sebagai zahir sahaja. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia faham lagu itu, hidup dia ni dia banyak kaya, lahir sifat-sifat positif dari dia. Dia tidak sangka buruk pada Allah, dia tidak kecewa dengan sebab Allah, dia tak akan kecewa. Ajaran ni kalau kita tengok dalam kitab sebut manusia tidak kecewa dengan sebab dia, kalau dia faham balik qada dan takdir. Takkanlah dia tahu dia. Tahu dia. Maknanya dia faham Allah sudah tidak takdirkan begitu. Maka dia sabar. Ada pula hadis yang menunjukkan sabar. Jadi kalau kita perhati agama setiap letak itu dia mesti ada kesesuaian dengan dia, mesti ada. Tak dapat tidak. Cuma kita ingat tak ingat lah. Tapi dia mesti ada. Misalnya dalam Riyadhus Shalihin misalnya ada disebut sebenarnya kita maklum, kalau seseorang itu kematian orang paling dia sayangi, dia sabar. Ataupun dia kena sakit tu bawa pada mati, dia sabar pada tempoh tu. Ataupun dia hilang sesuatu, hilang harta, dalam keadaan dia sabar, maka dia akan dapat surga Nabi sebut. Surga Nabi sebut. Kalau sabar. Baik, kita kata kalau sabar, tapi kalau tak sabar saja. Bak hilang harta, mati anak, mati bini, orang kampung berlaku. Tapi rugi dia sebab dia tidak diajar sabar. Kalau sabar tak jadi sebab tidak asam tauhid. Jadi pokok mana orang Islam ni berlaku apa pun tetap dia positif dalam hidup. Sebab apa? Cuma nak faham sekarang. Lepas tu kalau kita tak sabar tak mati kan ni. Kalau kita tak sabar, rugi lah. Sunnah Allah begitu. Orang ni ada mati anak, orang ni ada mati bini, orang ni ada mati orang dia saing, macam-macam berlaku. Orang panggil malapetaka dalam hidup manusia. Benda tu kita faham atau tak faham agama, dia tetap berlaku. Sebab itu sunnatullah. Cuma masalah sekali Nabi nak ajar apabila kamu berhadapan dengan mereka, bagaimana kamu selaku Islam nak supaya tekar dapat kebaikan juga. Sehingga mati anak boleh syurga. Tidak baik. Cuba fikir kalau mati anak kita tak boleh satu dengan anak mati syurga betul. Mana lebih baik? Mati anak boleh syurga. Ya tak ya? Faham? Mati juga bila Allah takdirkan mati. Itu maksudnya. Jadi hadis-hadis sebegini dia tidak melemah ke umat Islam, dia sebenarnya memperkuatkan lagi. Nampak bahawa kita ni hamba, Allah itu makhluk. Dan nampak kita bergantung pada Allah. Hadirin dan hadirat kena ingat, kalau manusia faham Allah bergantung dia dengan Allah, dia tidak akan jadi lemah, dia tak akan jadi bunuh diri, dia tak akan jadi pulak itu, dedak. Itu berkat, itu agama. Dia tak akan jadi pulak. Contoh sahabat, itu sahabat tu dia ikut lakon Nabi buat. Jadilah ke mana sahabat? Jadilah ke mana sahabat? Kita boleh tengok situ. Sebab itu model utama. Sahabat itu model utama. Jadi dalam hadis ini semua itu dalam konteks itu kita akan bincang kemudian. Selepas ini kita akan bincang tentang qada itu ada berapa jenis qada itu supaya kita lebih faham lagi. Cuma ini saya nak sebut secara umum. Jadi saya nak sebut secara umum yang berkenaan dengan qada ni begitu. Maksud hadis ni nak faham hadis secara umum. Maknanya usul agama, intipati dia, bahawa setiap pergerakan manusia, ketentuan manusia, jadi atau tak jadi, itu terhenti di atas kehendak Allah SWT. Terhenti di atas qada dan takdir Allah SWT. Itu maknanya kuasanya Allah SWT. Kalau sudah kamu faham itu, maka kalau kamu nak minta, sebab itu Nabi kata, kalau kamu nak minta, fas'alillah, minta dengan Allah. Sebab apa? Tengok Allah begitu sifat dia, begitu kekuasaan, minta dengan Allah. Kenapa kamu nak minta dengan manusia? Kalau kamu minta dengan manusia pun Allah juga yang beri. Kalau Allah kata tak boleh, tak boleh beri.
Manusia tak boleh dulu ke mana? Dia tak jadi ke mana? Buat-buat pun tak jadi. Ada saja halangan-halangan yang menghalang itu. Ada saja. Kerana di luar jangkauan kita benda tu berlaku. Kira kita mana orang jauh makan gula tu ada nekok. Rahasia bermain-main dia makan gula. Ibu tak ada nekok. Apa macam-macam tak jadi. Tina tu kasih. Ini jadi kasih tak tahu apa. Tak tahu apa kasih ada setengah tu pakai tadi. Aksiden macam-macam mati. Malah pengantin mati lepas ni kita mana tak ada duduk sekali macam-macam kita ni. Benda di luar jangkaan manusia. Dia Allah takdirkan gitu-gitu. Tak ada siapa boleh jangka. Sebab tu dalam hadis-hadis Nabi ada sebut hadis lain kan. Kita ni dikira akhir hidup kita. Kalau akhir hidup kita molek-molek kita. Walaupun setengah awal tu hidup dia molek daripada awal, tiba-tiba berubah di akhir hidup dia jadi jahat, maka jahat lagi. Tapi setengah awal tu jahat daripada awal. Masa kecil jahat, tak besar jahat, tua jahat lagi. Tiba-tiba akhir tu jadi bertobat, jadi baik, maka baiklah hidup dia. Husnul khatimah. Tak dikira benda tu. Jadi kalau kita faham molek, kita kait molek pengaji agama ni, dia akan jadi kita bila kita tulis pada seorang jahat itu, dia tidak rasa benci, tapi rasa kesian. Tindakan kita tu tepat dengan cara Nabi. Dia jadi lagu tu. Kita tidak jadi gundah gulana, tidak rasa benci pada orang terkali. Dia jadi molek. Saya nak guna dengan bahasa betul, cuma kita tengok dalam kitab kita main mikir. Kata comel agama. Memang agama ni comel. Cara dia mengajar manusia hidup kena seimbang, meletakkan sesuatu kena pada tempat. Bila dia bertindak tepat dalam ikut agama. Kalau tidak faham, jadi masalah. Misalnya orang tidak faham bab zuhud misalnya. Tidak faham bab zuhud. Bila isteri masak sedap, dia tegak sedap. Dia nak sedap tu dunia tak boleh. Dia putuh air dalam gula, tawar ada. Dia kena makan dia tu. Jadi kita nak lawan nafsu tak rasa sedap tu. Padahal adalah habis Nabi makan sedap. Nabi kata sedap maksudnya. Nabi makan. Pakai Nabi wui. Kalau sedap-sedap Nabi pun beri pada ahli sufah, wui pada sahabat dia. Nabi makan sedap. Bahkan ada belah hadis Nabi bila buat satu wak pun sedap. Wak dia berkualiti. Sedap tu kualiti. Kalau masak ke, sedap kan. Nabi suruh. Tiba-tiba kita nak amal zuhud ni bila makan sedap nak curah gula seneng dia ni. Bini kemarin buat rasa sedap. Ada kan lagi. Hidup lagi kawan tu lagi. Dia kata zuhud. Neng tu pun dia neng dia. Allah aku tak ajar lagi tu. Wang jadi lagi tu. Silap faham. Bila silap faham, nak boleh masalah tapi silap faham. Maka jadi lagu tu. Itu bahaya agama ni kata. Setengah orang tu dalam bab qada takdir, kalau kita tengok dalam kitab selama mana manusia sesak kita qada takdir ni. Tak faham. Jadi sesak kita. Ibnu Rajab berkata, dia buat komentar, sedikit komentar berkenaan dengan hadis ini. Dia kata, ketahuilah dia kata, kenyataan Nabi bahawa Allah, kenyataan Nabi dalam hadis ni, Nabi sebut ni, mula-mula Nabi sebut, Nabi kata kalau sekiranya seluruh manusia berhimpun nak mengenakan kebaikan atau keburukan, mereka tak boleh buat kecuali kalau sudah ditentukan oleh Allah. Itu sah. Yang kedua, sebelum itu lagi, Nabi kata kalau engkau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Maka jagalah Allah, pasti engkau dapati Allah berada di atas engkau. Maksudnya Allah akan jaga engkau, Allah akan prihatin pada engkau. Engkau akan berada di bawah riayat Allah. Bila mohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Bila minta tolong, mintalah kepada Allah. Benar-benar gini kata Ibn Rajab. Benar-benar ini, perkara-perkara ini, fakta-fakta ini yang terdapat dalam hadis ini, kata dia, adalah merupakan pernyataan Nabi. Kalau kita nak simpulkan Nabi nak sebut kepada dia dalam bahasa yang ringkas lagi, dia kata bahawa Nabi sebagai penentu dan pemutus dalam semua, bahawa Allah sebagai penentu dan pemutus dalam semua perkara. Dan ini menjadi faksi dalam akidah tauhid. Faksi dalam akidah tauhid. Tauhid makna apa? Semua kita menjurus pada Allah lah. Itu tauhid. Tauhid. Semuanya Allah. Allah lah. Jangan ada iktimak pada benda lain. Jangan ada rasa bergantung tak boleh. Tu. Jangan letak benda-benda tak terlalu di tubuh kita ni menyebabkan kita jadi, misalnya sebagai contoh. Ini pengalaman saya lah. Allah pakai cicing kayu pakar ni. Pakai cicing tu tak apa, tak salah. Tak ada siapa kata salah. Ini pengalaman saya. Manakala Allah pakai dengan maksud tu memang tak boleh. Ada seorang perempuan, saya pernah sebut dah sebelum ni, memang dia jual kayu dengan wasebah dengan cicing.
Memang dia sebut betul dengan kata kecil ni dia puasa naik atas bah tu dia puasa itu. Sehingga pernah dia tinggal nak pergi ke Kedah dia kata, siapa suka gala, yalla, bukti bah naik kereta dia ambil balik. Dia puasa macam ada sesuatu yang tak kenal dalam hidup dia. Dia tak pakai. Bila pakai tu dia puasa. Syarhus Sadq dia puasa. Aduh, gerak kalau mikir lagi tu. Siapa dia ada dia haji ni dia? Start lah. Start dia jual kain pembekal pada dia. Dia mikir lagi tu. Itu kan saya dia kejap. Cuba kita fikir, itu tidak tauhid lagi tu. Dia cerita lah banyak lah benda-benda berlakunya beberapa dia kata banyak tu beberapa dia, misalnya dia pergi sapa dia Alustar dia kata Sungai Tani ada budak kena ketik jeking, dia pecah ciki dia kata isak dia kata gini dia punya bisa tu dia kata lepas tu ada lah Allah nak rampak dia tak jadi dengan pakai tu bahaya tu. Dalam hadis Nabi sebut kalau berlaku kematian kepada kamu dihadiri oleh malaikat maut dalam keadaan hati kamu terikat iktimad kepada makhluk mati dah tak ada syirik Nabi kata dalam hadis tu dia sebut. Cuba kalau tengok kecil ni mati ketika tu. Sebab tu Nabi tak di tubuh kita ada benda-benda yang boleh memalingkan akidah kita, memalingkan iktimad kita kepada tak boleh. Sebab tu kalau nak bakal sebagai asisten biasa saja. Ni setengah duduk pengen macam-macam. Kita ada pengalaman lah benda-benda kita jumpa dengan orang itu bahaya. Ada seorang Tok Bahir Belah, dia kata bila dia nampak kasta tu dia pegang lah, dia pegang 150 dia beli dengan Tok Bomo, duduk pegang dia pegang tu dia kata lepas dia kata jadi bawa kasta pakai wak gitu. Saya kira ni dia mak dawa dengan saya kata Allah bahaya mak cik gini mak cik bahaya ni mak cik hijab mak cik ni. Dia kata kalau tak ada orang masa tak selamat dia sebut gitu. Orang Islam tu dia Mekah berkali ini bahaya tu bahaya, benda bahaya, kena jaga molek benda-benda tu. Dia buat tauhid syirik ni, benda syirik dan benda tak ada obat. Kalau mati dia tak ada tidak bertobat, tak ada ulama kata Allah akan ampunkan. Setengah dia. Tapi kalau dosa besar tahun lama kata sebab tobat masih ada harapan ulama kata. Tapi buat syirik secara ni kalau tidak sempat ditaubatkan, mati dia tak ada syirik, kekal dalam neraka. Tak hilah hati. Tapi kalau dosa besar tahun lama tu, dia tetap ada peluang masuk surga. Sama ada peluang itu dibaca dulu dalam neraka, lepas tu habis dosa masuk ataupun terus diampun oleh Allah. Ampun, mana tak asal apa? Ada ulama buat anda yang itu dasar pada beberapa kenyataan dalam ayat-ayat Allah, dalam ayat kita, dalam hadis, dipahami. Tapi kalau pak syirik tak ada, mana kekal? Aku nak boleh ingat benar, aku nak jaga. Jadi itulah dua perkara yang kita boleh bincang pada malam ini. Itu secara umum hadis ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita nak bincang secara detail, ambil bab-bab tertentu dalam hadis ini yang kita boleh detailkan lagi. Kerana ada dua perkara yang saya sebut, sebab saya sebut itu secara umum. Yang mana insyaAllah pada minggu hadapan kita nak bincang lah dari sudut qada dan takdir ini. Dia dah sekolah dalam kitab ni dia ada buat mana perbincangan hadis ini, berapa skop kita nak bincang hadis ini. Jadi benda tu kita akan bincang satu-satu insyaAllah pada minggu hadapan. Cuma untuk malam ni dengan harapan apa yang saya sebut tu hadirin-hadirat dapat memahami hadis ini secara umum. Apa yang Nabi kehendaki secara umum, tanpa kita melihat pandangan-pandangan ulama yang lain. Malam ni kita hanya sebut satu saja pandangan Ibn Rajab. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan cuba lihat pandangan ulama-ulama lain ketika menghuraikan hadis ini. Rasanya setakat itulah untuk malam ni, insya-Allah kita akan sambung perbincangan pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.